Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukru lillah ala ni'matillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa seperti mana juga difardukan puasa itu ke atas orang-orang yang sebelum daripada kamu. Jikalau kamu benar-benar berpuasa zahir dan batinnya, pasti kamu akan mencapai maqam taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahu maulana al-azim. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, tamu-tamunya syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpah dan kurnianya Allah kita diberi peluang sekali lagi untuk masuk ke dalam bulan yang penuh barakah, bulan yang digandakan pahala yang sunat menjadi wajib dan pahala yang wajib berpuluh-puluh dan beratus-ratus kali ganda. Dan ada dikurniakan pada bulan ini juga satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan bagai-bagai lagi lah kelebihan yang Allah Ta'ala nak kurniakan kepada orang yang beramal ibadat di bulan yang barakah Ramadan al-Mubarak. Mudah-mudahan kita termasuk mereka yang tidak diharamkan oleh Allah kebaikan yang ada di dalam bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda dalam satu hadisnya, Nabi kata, "Lau azinallahu lis-samawati wal ard an yatakallama labasyarta man shoma ramadhana bil jannati." Kalaulah Allah Ta'ala izinkan kepada langit dan bumi ini bercakap. Nah, kalau Allah Ta'ala izin langit bumi ini boleh kecek. Nah, labasyarta, nescaya langit bumi ini akan bercakap, beri berita gembira. Dia akan kata kepada mana-mana orang yang berpuasa di bulan Ramadan, maka syurgalah balasannya. Tetapi oleh kerana langit bumi ini tidak diizin oleh Allah Ta'ala untuk bercakap, nah, kita pun tak boleh dengar langit bercakap, bumi bercakap. Nah, maka kerana itu kita tak dapat suatu yang mencarikan adat untuk meyakinkan jiwa kita, iman kita. Nah, orang-orang zaman dulu nak menambah keyakinan mereka tu, mereka lihat sendiri amrun khariqunil adah, perkara-perkara yang mencarikan adat yang berlaku ke atas diri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipanggil mukjizat. Nah, tapi kita sekarang ni jauh dengan Nabi dan mukjizat-mukjizat yang telah disaksikan oleh sahabat dulunya tak ada dah. Hanya kita yakin berlaku benda tu kerana khabar yang sampai kepada kita tu mutawatir. Nah, bilangan sahabat yang menceritanya tidak mungkin boleh sepakat untuk berdusta. Maka khabar yang mutawatir ini memberi faedah yakin. Nah, tetapi ada satu mukjizatnya, iaitu Al-Quran.
yang Allah Ta'ala juga turunkan pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi satu-satunya mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kekal sampai ke kita sekarang ni ialah Al-Quran. Pun begitu hebatnya kalau kita boleh yakin seperti sahabat-sahabat Nabi, maknanya kelah kita tu memang orang panggil apa, dibangga-banggakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kenapa? Karena kita tidak duduk sezaman dengan Nabi. Tapi kalau kita boleh yakin serupa dengan sahabat, oh hebat. Nah, bagaimana sahabat yakinnya dia? Antara lain kata Sayyidina Umar, lau kushifal ghita'u, kalau dibukakan hijab. Nah, lau kushifal ghita'u, nah, kalau dibukakan tabir hijab yang mendinding kita daripada nampak pahala, nampak syurga, nampak nikmat-nikmat syurga, kalau Allah Ta'ala buka kau panggil hijab tersebut, mazdadtu yaqinan, nescaya tak bertambah keyakinan aku. Itu maksudnya apa? Maksudnya para sahabat Nabi ini buat hijau wa amal ibadat taat pada perintah Allah Ta'ala, keyakinan dia tu seperti lihat benda yang tidak nampak. Sebab tu dia kata lau kushifal ghita'u mazdatu yaqinan, kalau dibukakan hijab nampak syurga, nampak nikmat-nikmat syurga, tak bertambah apa-apa keyakinan aku. Artinya apa? Sama keyakinan para sahabat Nabi sebelum dibukakan hijab dengan selepas dibukakan hijab. Macam kita sekarang ni syurga tak nampak, pahala tak nampak, nikmat-nikmat syurga pun tak nampak. Maka sebab tu kita buat amal ibadat pun gitu lah, lebih kurang gitu. Sebab apa? Sebab tak nampak. Cuba kalau nampak syurga jelas-jelas depan mata kita. Nah, ada kelakuan ibadat kita malah seperti sekarang. Dah lah, rajin sungguh lah. Kenapa nampak syurga ni, nampak bidadari ni, nampak nikmat syurga. Tapi oleh kerana barang tak nampak, gitulah kita duk buat juga. Lepas tu buat tu kenapa? Ada ilmu yakin. Nah, ada ilmu yakin. Cuma yakin kita tu berdasar dengan ilmu semata-mata. Tidak naik kepada tahap hakul yakin, ainul yakin sampai kepada kamalul yakin. Nah, maka keyakinan nak naik kepada tahap daripada ilmu yakin ke ainul yakin, hakul yakin, kamalul yakin, ini memerlukan kepada mujahadah. Nah, bersungguh-sungguh di jalan Allah sebagaimana firman Allah Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mana-mana orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti kami akan tunjuki mereka pada jalan kami. Maka kalau kita benar, sidqul niyah, benar pada niat, benar pada qasad, maka bulan Ramadan inilah bulan yang benar-benar kita perlu jadikan madrasah tarbiyah, madrasah untuk menempa nafsu kita yang jahat. Karena sebenar-benar musuh yang disabdakan oleh Nabi SAW itu ialah nafsu jahat yang ada dalam diri kita. A'da aduwika nafsuka allati baina jambaika. Musuh sebenar-benar yang berseteru dengan kamu itu ialah nafsu jahat yang ada dalam diri kamu sendiri. Nah, kita duk ingat orang yang maki kita, caci kita, laknat kita ke, keji kita ke, mengupak ke kita ke, buat khianat pada kita, itulah musuh kita. Tidak. Mengikut orang-orang tasawufnya, itu bukan musuh. Lepas tu, siapa orang-orang yang buat khianat, buat jahat pada kita tu? Orang-orang itu ialah orang-orang yang diuji oleh Allah Ta'ala, sama seperti kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan dia. Gitu. Apa yang sebenar-benar musuh itu sama? Iaitu nafsu jahat kita sendiri. Maka kerana itulah, kata setengah daripada orang arif billah, man tawahama anna lahu aduwan min nafsihi qallat ma'rifatuhu bi nafsihi. Siapa yang menyangka bahawasanya ada bagi dia tu musuh yang terlebih berseteru daripada nafsu dia sendiri,
maka sedikit sebenar-benarnya dia tu mengenali diri dia sendiri. Mana dia kurang kenal diri dia. Yang kata tu mana tak kenal, Ustaz? Saya tahulah saya siapa, nama apa, lahir di mana. Bukan mana kenal tu bukan. Kenal hak dalam, hak dalam diri kita tu. Sebenar-benar diri itu iaitu ruh yang ada padanya akal dengan nafsu. Jadi kalau orang tu dia ada anggapan dalam hati dia bahawasanya ada lagi musuh yang lebih berseteru daripada nafsu dia sendiri, qallat ma'rifatuhu bi nafsihi, sedikit dia kenal diri dia sendiri. Maka kerana itulah Allah Ta'ala wajibkan pada bulan Ramadan kita kena berlapar puasa. Kerana apa? Kerana nafsu ni satu makhluk Tuhan yang tak ada nak bertanding dengan jahatnya, kalau segala syaitan pun surrender. Oh gitu. Makhluk Tuhan yang paling jahat ialah nafsu manusia. Sebab itulah kalau ada yang kata sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia, itu tak betul tu. Tak mari mana kata itu bukan hadis Nabi SAW. Itu cakap orang tua-tua. Kalau kata sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia, siapa jin yang paling baik? Jin yang paling baik yang bersahabat dengan Nabi SAW. Betul tak? Jin ada hak sahabat Nabi. Dalam Quran ada suratul jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan 'ajaban. Ada hadis-hadis yang diriwayat oleh jin yang pernah belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga ulama tulis satu kitab Musnadul Jin. Dan ada juga ulama ditanya soalan-soalan agama oleh jin. Antara lain Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani Asy-Syafi'i Al-Misri. Itu ditanya soalan oleh jin. Anjing mai bonggong surga, soalan-soalan daripada jin. Jadi kalau kita kata sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia, berat lah. Sebaik-baik jin sahabat Nabi. Sejahat-jahat manusia siapa? Firaun. Kata sahabat Nabi lebih teruk pada Firaun. Jadi perkataan itu tidak tepat, bahkan salah. Ya betulnya sejahat-jahat jin siapa? Iblis. Iblis itu jin yang paling jahat. Usjudu li Adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dalam suratul Kahfi Allah Ta'ala cerita. Allah Ta'ala suruh para malaikat hormat kepada tu Adam. Semua para malaikat tu hormat melainkan iblis. Lalu Allah Ta'ala kata, adalah iblis itu setengah daripada bangsa jin. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih, derhaka dia, tidak taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejahat-jahat jin iblis. Sejahat-jahat iblis jin ni sejahat-jahat, jahat lagi manusia. Tu. Kenapa? Kerana iblis tak pernah mengaku diri Tuhan. Iblis kata, qala rabbi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Katanya iblis, demi keagungan engkau ya Rabbi, qala Rabbi, hei Tuhanku, bi'izzatika, dengan keagungan engkau, la'ughwiyannahum ajma'in, aku akan melalaikan, melawakan semua anak cucu cicit Adam. Artinya iblis itu kenal Tuhan, dia sumpah dengan keagungan Tuhan. Bahkan dia kata, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, engkau sang pencipta yang menciptakan aku daripada api, itu Adam daripada tanah. Itu tengok. Jadi itu je sejahat-jahat jin. Tapi manusia yang paling jahat, Firaun, menganggapkan iblis jahat ya. Ana rabbukumul a'la, mengaku Tuhan dia. Akulah Tuhan kamu semua yang maha tinggi. Iblis dengar tu ngiling kepala. Berani lah tadi. Aku tak berani nak mengaku lagu ni. Tengok. Inilah nafsu kita manusia. Maka kerana itu kata ulama arifuna billah, tawaqqa nafsaka la ta'man ghawa ilaha. Tawaqqa nafsaka, jaga beringat akan nafsu engkau. La ta'man ghawa ilaha, jangan berasa aman tenteram dengan tipu dayanya nafsu. Kenapa? Li'anna nafsal insan, kerana sesungguhnya nafsu seorang manusia
nafsu saya sorang, tak sorang lain, nafsu saya sorang ni akhbathu wa asyarru min 70 syaitan. Lebih jahat dan lebih keji daripada 70 ekor syaitan lagi. Itu 70 ekor syaitan nak banding dengan nafsu saya sorang, jahat nafsu saya lagi berbanding dengan 70 ekor syaitan. Itu Jadi maka kerana itu nafsunya ketika mana dia dijadikan, Allah Ta'ala tanya man anta wa man ana, engkau siapa aku siapa, jawab ana wa anta mu aku. Maka nafsu oleh kerana degilnya dia tidak mengaku ketuhanan Tuhan dan tidak mahu mengaku kehambaan diri, dipenjarakan dia di dalam laut ju', dia panggil laut kelaparan. Setelah mana lapar sangat-sangat, barulah nafsu mengaku anta rabbi wa ana abduka, dah nak jadi Tuhan sangat, mu Tuhan, aku hamba-Mu. Itu. Jadi Tuhan tahu bahawasanya nafsu manusia ni dia akan tunduk pada perintah Tuhan bila dia lapar. Maka sebab tu ulama-ulama tasawuf kata arkanul mujahadati arba'atu. Rukun-rukun mujahadah itu ada 4. Mana? Antara lainnya selain daripada as-sahru, jaga malam, sahur, az-zikru, zikir, lagi al-uzlatu, uzlah, yang terbesarnya ialah al-ju'u, berlapar. Dan tak mungkin kita boleh rasa berlapar kalau kita tidak puasa. Cuba kalau kita tidak puasa, kita rasa lapar sikit, kita pergi cari makan yang selalu, betul tak? Apa pergi makan. Tapi kalau kita puasa, lapar ni, puasa apa? Puasa tu seolah-olah jadi tali kengkang yang mengengkang kita daripada masuk makanan dalam tubuh badan kita. Maka bila ketika mana kita berlapar, saluran darah kita tu jadi sempit. Maka ketika tu syaitan tu susah nak masuk ke dalam jantung hati kita. Nabi kata inna syaitana la yajri min ibni adama majra damihi fadayyiku majariyahu bil ju'a. Sesungguhnya syaitan ini dia masuk dalam tubuh kita anak Adam. Apa tujuan yang dia masuk dalam tubuh kita syaitan? Dia nak pergi ke jantung kita, nak membisikkan bisikan syaitan. Dia panggil khatir syaitaniyah, bisikan-bisikan daripada syaitan. Dia khatir ada 4. Khatir nafsaniyah, bisikan daripada nafsu. Khatir syaitaniyah, bisikan daripada syaitan. Khatir rabbaniyah, bisikan daripada Tuhan. Khatir malakiyah, bisikan daripada malaikat. Ini disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Bisikan daripada nafsu ni dia beza sikit dengan bisikan daripada syaitan. Bisikan daripada nafsu ni dia orang panggil seperti budak-budak kecil merengek-rengek nak benda dengan mak dia. Tu. Macam mana budak anak kita kan, belilah nak ayat gitu. Jadi kalau kita ada dalam hati kita tu bisikan untuk berbuat perkara maksiat pada Allah, seperti budak-budak merengek. Walah cepat tak boleh donok ni gitu. Itu daripada nafsu. Tapi kalau bisikan tu dia panggil lah mari dia. Buat ke tu maksiat contoh. Lepas tu kita pun tolak. Astagfirullahaladzim. Dia tak mari dah. Dia mari hak lain pula. Buat benda ni. Itu daripada syaitan. Sebab syaitan dia tak penting maksiat mana-mana, dia tak penting. Yang penting membuat maksiat. Kita tak buat hal ni, ayat tu. Melainkan apabila kita lah, dia buat mari bisikan, kita pun turut. Sedap juga. Baru dia mari tazyin, dia mari perhias dalam jiwa kita. Gini kalau membuat gini. Itu baru hak syaitan. Maka syaitan ni yang pergi dalam tubuh kita tu kejahatan. Sebab tu Nabi kata laula anna syayatina yahumuna ala qulubi bani adam la yanzuru ila malakutis samawat. Kalaulah tidak kerana syaitan ni duk kerumung dalam jiwa anak Adam, dalam hati jantung kalbu anak Adam, pasti anak Adam ni boleh lihat alam malakut sebelah atas. Boleh lihat syurga, boleh lihat nikmat-nikmat syurga. Tapi oleh kerana syaitan penuh duduk mengurumuni dalam kalbu jantung hati kita anak Adam, maka kita tu terhijab, tak dapat lihat. Lihat ni bukan lihat dengan mata, lihat dengan basirah, bukan dengan basar.
lihat dengan basir. Basar memang sampai bila-bila tak boleh lihat, melainkan setelah daripada kita mati. Nah, itu. Baik. Dan kita alhamdulillah duduk di awal-awal Ramadan. Nah, yang mana awal Ramadan ni yang kita sedia maklum, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, awwaluha rahmah. Awalnya Ramadan ni ialah rahmat, ay rahmatun minallah, rahmatun khassatun minallah, rahmat yang khusus daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut kata rahmat, ambo terbaca dalam satu kitab nama kitab ni Al-Mawa'izul Usfuriyah, peringatan-peringatan daripada burung kecil dia panggil. Nah, Al-Mawa'izul Usfuriyah. Kalau di pondok-pondok bulan Ramadan ni antara kitab yang dijadikan daurah lah. Nah, kerana kitab ni Imam Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri dia hipung Al-Arba'in min Al-Ahadith An-Nabawiyah. Dia hipung 40 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti juga Imam Nawawi hipung hadis 40 hadis. Nah, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, siapa dia yang menghipungkan man jama'a arba'ina hadisan, barang siapa yang hipung 40 hadis untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni baca, hafal, fahuwa fil afwi wal ghufrani, maka dia di dalam keampunan dan kemaafan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab tu banyak alim ulama kita dia karya kitab Al-Arba'in, nah 40 hadis dia hipung. Satu hadis ambo nak petik pada tengah hari ini ya. Al-haditsus tsani, hadis yang kedua. Kata dianya Ani bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala, berkata ia Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-fajirur raji rahmatallahi ta'ala aqrabu ilallahi ta'ala minal 'abidil muqanniti. Nabi sabda al-fajir. Al-fajir ni mana orang jahat. Al-fajir mana orang jahat, orang buat kerja maksiat. Nah, orang tolu lah kalau kita kan. Nah, orang bengong. Al-fajir mana orang bengong, orang buat kerja maksiat. Tapi wala dia bengong, dia buat kerja maksiat, dia ni ar-raji rahmatallahi ta'ala. Dia harap kepada rahmat daripada Allah. Tak pernah putus asa dia daripada rahmat Allah. Dia buat maksiat, dia taubat. Dia buat maksiat, dia taubat. Dia buat pun dia taubat semua. Buat je taubat. Itu tak putus rahmat daripada Allah. Nah, orang ni kata Nabi aqrabu ilallah, lebih dekat dia dengan Allah minal 'abidil muqniti, berbanding tukang yang kuat beramal ibadat. Abid ni makna orang kuat buat amal ibadat, tapi al-muqnit, muqnit ni maknanya putus rahmat daripada Allah. Sama ada dia sendiri putus rahmat daripada Allah, atau dia memutuskan manusia lain daripada rahmat Allah. Kalau dia sendiri putus daripada rahmat Allah, artinya dia selama dia beribadat banyak-banyak, dia berzikir banyak-banyak, baca Quran banyak-banyak, apa saja dia buat kerja, buat amal ibadat banyak-banyak, rupa-rupanya dia berpegang hatinya di atas amal ibadatnya. Sebagaimana kata Ibnu Athaillah Al-Sakandari dalam kitab Hikam dia kata apa? Min alamati i'timadi 'ala al-'amal nuqsanur raja' inda wujudiz zalal. Setengah daripada tanda-tanda yang menunjukkan orang itu hatinya berpegang di atas amalan dia, ibadat dia. Dia rasa dia tu ahli syurga, selamat dunia akhirat. Kerana apa? Kerana dia kuat semaya pula kuat jemaah. Nah, dia kaki masjid, dia tok guru, dia ustaz, dia syekh, dia rajin semaya tarawih 20 rakaat semua, orang lain lapar je. Dia banyak buat amal ibadat, baca Quran, sedekah, ke berapa tak ada kira. Maka dia rasa dengan amal ibadat dia beres, dia selamat, garanti syurga. Dia tak akan buat maksiat, tak akan masuk neraka. Itu tanda orang ni hatinya lagu tu nuqsanur raja' inda wujudiz zalal.
kurangnya harap dia kepada Allah, atau bahkan putus harapan dia dengan Allah apabila adanya dia terjatuh melakukan dosa. Bila dia terbuat dosa, maka ketika tu dia kata, Allah, selama kan ni aku duduk semaya tak ada guna rupanya, boleh juganya buat maksiat. Tak payah semaya dah pani. Nah, maya-maya buat juga maksiat, payah semaya. Ngaku pergi. Tengok. Karena dia yang memutuskan diri dia daripada rahmat Allah. Atau makna mukni ini dengan makna dia putus ke orang lain daripada rahmat Allah. Oleh kerana dia abid, dia kuat wa amal ibadat, dia rasa dia hak paling hebat. Dalam kapal ni tak ada boleh setara dia ni. Orang lain pukul 3-4 pagi, kalau tidak Ramadan lah, gelak lemak Ramadan ni 3-4 pagi baru cerah nak sahur tu. Kalau tidak gelak lemak lagi, dia sore 3-4 pagi cerah dah. Kuatnya orang panggil semaya malam. Lalu bila dia beranggapan dia banyak amal ibadat, orang lain kurang berlaku amal ibadat, dia anggap orang lain kena go balik awal lagi. Bahkan kalau tengok orang tu tak aja tengok semaya, ahli neraka dah ni. Selalu. Itu orang panggil orang yang muknit, orang yang memutuskan orang lain daripada rahmat Allah. Kerana dia rasa dia banyak ibadat, banyak ilmu, banyak ibadat, maka ketika itu dia rasa orang lain ni ahli neraka belaka ni, dia seorang ahli syurga. Itu pun orang panggil muknit. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud, qala akhbarana an Zaid bin Aslam. Kata Abdullah bin Mas'ud mengkhabar akan kami daripada Zaid bin Aslam, an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar cerita, anna rajulan, walaupun Sayyidina Umar cerita, pasti cerita ni sebenarnya datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu dah. Tak kira Sayyidina Umar nak rekod sendiri. Macam kita duduk semaya tarawih tu. Sayyidina Umar buat 20 rakaat. Iya dah tu. Hak 20 rakaat tu hak Sayyidina Umar tengok Nabi buat lah tu. Bukan hak dia reka sendiri. Hak dia kata bid'ah yang baik tu bukan hak 20 rakaat. Hak dia hipung manusia letak seorang tu imam. Nama Ubay bin Ka'ab kalau tak silap, Ubay bin Ka'ab. Hak tu dia kata ni'matu bid'atu hadhihi. Molek bid'ah ni. Sebab zaman Nabi tak gitu. Zaman Nabi semaya 2 hari. Lepas tu Nabi tak keluar masjid. Sebab apa? Manusia semakin ramai ikut. Bila Nabi tak keluar masjid, pagi-pagi Nabi kata, bukan aku tak tahu sahabat mari duk gipung, aku tahu, tapi tidaklah yang menegahkan aku keluar ni melainkan aku bimbang takut Jibril turun perwajib ke semaya tiap-tiap malam Ramadan. Maka beratlah tahu mak aku ke dia hari. Itu Nabi ni raufur rahim, kasih belah dia kepada umat, takut membebankan umat. Maka kerana itu Rasulullah tu tidak buat seperti Sayyidina Umar, mana sepanjang Ramadan semaya strik tiap-tiap malam. Tok tu imam sore pakai ikut sampai habis Ramadan, tak gitu. Nabi keluar, Nabi tak keluar, Nabi keluar gitu. Umar muka bukan Nabi, tak ada wahyu dah turun. Maka kerana tu Umar tu hipung tak sore tu imam. Sahabat tak ada ingkar 20 rakaat. Berarti ijma' sukuti, sepakat sahabat bahawasanya hak Nabi buat 20 dah. Itu tu. Macam mana orang lah ni boleh kata awak semaya tarawih berapa rakaat? 20. 20 tu sunnah Umar. Kami buat 8 je. 8 ni sunnah Nabi. Ya. Macam dia lebih haling pada Sayyidina Umar. Cik lekeh bunyi tu. Bukan marah buat 8 dah. Buat 8 tak apa. Tak ada masalah, tak berdosa. Tapi jangan cakap lagu tu. Jangan cakap hak 8 ni hak Nabi, hak 20 ni hak Umar. Kebelik lagu tu. Siapa ni Sayyidina Umar ni? Umar hak Nabi kata ikutlah manusia lepas daripada aku 2 orang, Abu Bakar dengan Umar. Ja'alallahu ala lisani Umar haqqan. Allah menjadikan di atas lidah Sayyidina Umar tu kebenaran. Kalau ada lagi Nabi setelah daripada aku, Umar tu layak jadi Nabi seperti Harun dengan Musa. Padahal tu banyak hadis-hadis pujian kepada Umar. Tiba-tiba dia lebih haling pada Umar. Dia hidup pada 22 dah lah lebih kobi. Itu ni. Hebat dia lagi. Hak 8 ni hak Nabi, hak 20 tu hak Umar. Ke bunyi lekeh ke hak Umar.
Nabi dengan Umar mana lebih? Awak soalan itu pula. Nabi lah lebih pada Umar. Awak lapar lah lebih. 20 kurang Umar aja. Ya. Jangan cakap lagi tu dah. Kita nak buat lapar, buatlah. Tak ada dosa, tak ada masalah ke apa. Engkau kita penat esok nak kerja, buat lapar, buat tak masalah. Lepas tu hak 20 tu hak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak hadis kata maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mazada fi Ramadan au fi ghairi Ramadan ala 11 rakaatan. Hak Sayyidina Aisyah kata aku tak pernah lihat Nabi menambahkan dalam bulan Ramadan di luar bulan Ramadan lebih daripada 11 rakaat. Itu hadis tu muhtamal. Nususul muhtamal tusqatu 'anil istidlal dia pan. Nas yang muhtamal tidak boleh berdalil. Sebab apa? Sebab hadis tu tak cerita semaya gapo hak Aisyah tengok Nabi tak tambah. Semaya gapo? Banyak semaya ni. Bukan sekali. Lagi pula dalam bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Semaya gapo ada di luar bulan Ramadan, dalam bulan Ramadan. Tarawih ada di luar bulan Ramadan? Tak ada. Kalau ada dalam bulan Ramadan, di luar Ramadan apa? Witir. Maka witir sebanyak-banyak 11 rakaat. Betul tak? Tu. Maka ulama kata ni tanggung hadis ni witir Nabi tak tambah lebih daripada 11 sama ada Ramadan atau di luar bulan Ramadan gitu. Kita hok tanggung hadis tu sebelah ni 8 tarawih 3 witir. Kalau kira dari segi lurah tak tepat dah. 8 rakaat tu tak panggil tarawih. Sebab tarawih ni 4 rakaat, 2 salat, 1 rehat. Mana 4 rakaat, 2 salat tarwihah. 4 rakaat 2 salat tarwihatani. 4 rakaat 2 salat baru tarawihah, barulah tarawih. Lebih daripada musanna jadi jamu. Jadi tak ada masalah nak buat lapar buat. Tapi jangan kita kata hak lapar ni lah hak Nabi, hak 20 tu hak Sayyidina Umar je. Lekeh bunyi nak ni. Mekah sampai lah ni 20. Lain pula semaya tu sunat, duduk pun boleh. Mampu berdiri nak duduk pun tak apa. Kita pelik tak mampu berdiri pakai duduk langsung tubik selalu. Itu kan rugi lah gitu. Baik. Jadi Sayyidina Umar cerita ni pastilah cerita ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Umar? Anna rajulan, bahawasanya satu orang laki-laki kana fil umamil madiyati, dia ni setengah daripada umat-umat yang terdahulu. Yajtahidu fil ibadati, bersungguh-sungguh rajin dia pada ibadat. Orang lain semaya itu paling terik hitam atas air, dok pun berasak dia dok berapi dulu, lu keluar api kuatnya semaya. Itu yajtahidu fil ibadah. Wa yushaddidu ala nafsih, dan bersangatan ekstrim dia di atas nafsu dia. Orang yang buka puasa makan juga sepinggir ke 2 pinggir nambah nasi. Dia dak sebutir wah kemo belah 2. Separuh tu makan buka puasa, separuh lagi sahur kat. Kuat lawan nafsu ni. Hebat dia. Banyak ibadat, kuat lawan nafsu. Tetapi kata Sayyidina Umar, wa yaqnatun nas min rahmatillah, padahal dia membutuhkan manusia lain daripada rahmat Allah Ta'ala. Manusia lain tu neraka belaka, ahli neraka lah, macam-macam. Tak kena bola balik awal, pokok neraka belaka. Itu ada jenis orang lagi sebab dia anggap dia tu banyak ibadat. Dia ni ahli solat, orang yang baik, mesti yang akan masuk syurga. Syurga milik dia. Itu lagu tu. Kemudian kata Sayyidina Umar, summa mata, kemudian dia mati. Bila dia mati, faqala rajulu ya rabbi mali indaka. Bila dia mati, dia pun tanya Tuhan, ya rabbi, hai Tuhanku, mali indaka, apa balasan baik aku di sisimu? Apa bang? Lawak amat ibadat kuat ni tak okey lah, tak dapat balasan baik. Kita hak malah wa amal ibadat ni pun minta dengan Tuhan nak ke syurga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Lapeka pun minta juga. Ini iyalah lapeka pun ya Allah, aku nak redamu, syurgamu, aku nak aku nak berlindung daripada murkamu, nerakamu. Setara malah kita pun nak syurga, tak embuh neraka, betul tak? Apa tak lagu orang rajin lagu ni? Pasti dia harap balasan baik daripada Allah. Tiba-tibanya Allah Ta'ala jawab, faqala Allah Ta'ala lahu an-naru. Allah Ta'ala jawab bagi orang tadi, laki-laki abid tadi, balasanmu neraka. Lagu mana kira-kira kalau kena kita?
Kalau kena kita pada demo kita ni malah wa amal ibadat, maksiat pun rajin ni. Hak tak buat pun kita titik LU nak buat. Nah, hak buat dah tak tobat-tobat. Kalau Tuhan kata mu neraka pada dah ya Tuhan. Dak sini tapi aku takutlah kau neraka tulu apalah. Kalau kita kerana kita ni malah wa amal ibadat, rajin buat maksiat, nah, rajin menyia-nyia ke masa. Ni orang ni buat rajin amal ibadat kuat ni. Tiba-tiba bila dia tanya Tuhan gapo balasan dia, Tuhan jawab neraka. Allah. Boleh rasa tak lagu mana? Luluh jiwa. Nah, rasa gila, rasa bengong, rasa dak sini. Oh. Sia-sia rasa sebelum buat amal ibadat kawan. Lalu dia tanya Tuhan, qala ya Rabbi fa aina ibadati wajtihadi. Dia kata, "Hei Tuhanku, fa aina ibadati wajtihadi?" Pah kemana habis ibadat aku, mujahadah aku? Banyak mula tu aku duk amal ibadat. Pah kemana habis ibadat aku, mujahadah aku? Pah kemana habis? Nak kau nak balas aku neraka nah. Nah, tak layak ke aku dapat syurga-Mu? Banyak ibadat aku buat mula. Aku sungguh lawan nafsu aku mula. Lalu Allah Ta'ala jawab, faqala Allah Ta'ala inna kunta taqnatun nasa min rahmati fid dunya. Sesungguhnya mu ni katanya Tuhan adalah mu ni taqnatun nasa, mu memutuskan akan manusia lain min rahmati fid dunya, daripada rahmatku ketika mana hidup di dunia. Fa ana maka aku kata Tuhan hari ininya aqnatukal yauma min rahmati, aku putuskan engkau pada hari ini hari akhirat nah daripada rahmat aku. Allah. Ini maka sebab tu kita jangan duk pandai orang tu orang panggil ahli neraka apa jangan. Nah, kita tak tahu hujung jatuh orang tu baik ke jahat ke dan sebagainya. Hendaklah kita tu husnuzan ma'a ibadillah wa su'zan bi nafsihi. Kita jahat suka dengan diri kita sendiri, kita baik suka dengan manusia lain. Itu hak dituntut. Jadi kita terbalik. Diri sendiri kita baik suka. Betul tak? Mesti saya ahli syurga kot. Baik sukanya diri sendiri. Orang lain kita jahat suka. Tengok muka macam ahli neraka ni. Nah, pakai seluar pendek. Kayak kita lagu tu kan. Nah, jahat suka dengan makhluk tu tapi baik suka dengan diri sendiri. Hak dituntutnya kita jahat suka dengan diri sendiri, baik suka dengan makhluk Tuhan. Apa lagu mana ustaz? Nak dapat baik suka dengan makhluk Tuhan, jahat suka dengan diri sendiri. Kata ulama arif billah, wali-wali Allah, dia kata kalau kita nak dapat sifat ni, kita kena tadabbur ayat Allah Ta'ala firman, tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Allah yang mengeluarkan malam yang ada di dalam siang dan siang yang ada di dalam malam. Gitu. Jadi manusia ni kalau kita tengok dia muka gelap, lemak, zulumat dengan dosa, anggaplah dia tu seperti malam. Yang mana malam Allah Ta'ala kata di dalamnya ada siang. Nah, malam di dalamnya ada siang. Bermakna kita tengok orang tu walaupun jahat bagaimanapun, kita baik suka. Barangkali ada kebaikan-kebaikan ibadat yang dia kerjakan di dalam sembunyi-sembunyi yang kita tak tahu. Seumpama diri dia tu malam, ada di dalamnya siang. Sebaliknya kita ni seperti siang. Dengan serobainya, dengan janggutnya, dengan celoknya, dengan sugi kiri kanan telinga wasabah balut tekok jubah 2-3 lapis lagi habis tai lembu tai ayat. Noh, apa hebat apa orang. Piuh tak cabut atas kepala, masuk bila air nak mandi pun piuh ada lagi kuatnya kita. Seperti siang kita ni. Nah, tetapi Tuhan kata di dalam siang adanya malam. Artinya kita walaupun berupa seperti bercahaya, tetapi kita tahu kejahatan apa yang kita kerjakan dalam sembunyi-sembunyi. Sahibul bait adraka ma fi. Tuan rumah lebih tahu apa yang ada di dalam rumah dia. Baik. Itu cara kita nak husnuzan ma'a ibadillah wa su'zan bi nafsi. Ingat itu semua. Ambil iktibar siang dan malam. Di dalam malam ada siang, di dalam siang adanya malam. Gitu. Kemudian katanya muallif rahimahullah, ruwiya diriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sikit lagi dah.
anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan, bahawasanya ada satu orang laki-laki, lam ya'mal khairan qattu illa tauhidah. Ada ceritanya, Nabi cerita ada satu orang hamba Allah tak pernah buat langsung amal kebajikan. Aduh, lam ya'mal khairan qattu, langsung tak pernah buat. Illa tauhidah, melainkan dia percaya Allah tu satu. Maknanya tak pernah buat amal kebajikan, artinya buat amal kejahatan, langsung tak pernah buat amal kebajikan, jahat tak jahat je. Nah, falamma hadarahul mautu, maka tak kala mana tiba kematian, maknanya dekat-dekat sakit nak mati, dia tahu kata aku ni nak mati dah dengan sakit ni. Qala li ahli, dia pun rayak kepada ahli keluarga dia, pesan ke ahli keluarga dia. Dia kata mana? Idza ana mutu, apabila aku mati nanti, fa ahriquni bin nari, mubakar tubuh aku dalam api. Engkau ya jahil ke? Dia tak tahu. Orang tanah dia tak bakar apa Hindu. Bakar dalam api dia kata. Lepas bakar hatta tad'uni ramadan, mubiar ke tubuh aku tu jadi abu. Siapa jadi abu? Hacul lebu jadi abu. Lepas tu summa zaruni fil bahri, kemudian mau buai abu aku ke laut. Jangan buai langsung, jangan buai terus, jangan. Tapi buai tu fi yaumin rihin, pada hari angin bertiup kecil. Mu tengok dulu angin tu tiup kecil kan tak? Kalau tiup kecil, lepas abu tu bom terabur. Itu. Fa fa'alu, moga ketua keluarga pun jahat, ahli keluarga jahil lah. Fa fa'alu, ahli keluarga dia pun buat sungguh. Dia mati, ahli keluarga dia bakar jadi abu, lepas ke laut, tekangin tiup kencang. Faizan, maka tiba-tiba huwa, laki-laki tadi, fi qabdatillah, di dalam genggaman Allah. Qala Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala tanya dia, Tuhan tanya mana? Ma hamaluka ala ma fa'alta, ma hamaluka ma fa'alta, apa yang menyebabkan stres siapa mu buat lagu ni, gitu. Apa yang menekan kamu siapa mu suruh orang buat lagu ni pada jasadmu? Mustarih buat apa? Jawabnya laki-laki tadi, qala ar-rajulu ma khafataka ya rabbi, aku buat lagu tu, aku pesan keluarga aku supaya bakar tubuh aku abu buai ke laut. Ma khafataka ya rabbi, kerana takut kamu, takut doa, takut sangat-sangat. Dah tak pernah buat amal langsung. Kalau kita ada gak mai Jumaat balik itu ni. Kakak nak mati tu, ya Allah aku ada juga mai Jumaat, ya Allah apalah dosa aku, ya Allah aku hamba-Mu yang hina, yang lemah. Ni tak ada langsung nak harap apa ke Tuhan. Batu yang kata aku takut sungguh, aku minta bakar tu aku. Cedenya tak jumpa lah dengan kamu ya. Bila bakar hasil lebu tu tak ada lah akunya. Dah. Mungkin dia jahil kan. Ingat kau tak jumpa dengan Tuhan. Dah ni. Hanya jumpa pula. Bila dia jawab kata aku takut kamu ya Tuhan, Nabi kata faghfara lahu biha, maka Allah Ta'ala ampun laki-laki tadi dengan sebab takut dia kepada Tuhan. Wahwa, padahal laki-laki tadi lam ya'mal khairan qattu illa tauhidah, tak pernah langsung buat amal kebajikan melainkan tauhid saja. Mana percaya Tuhan tu sah. Allah. Banyak lagi kisah-kisah zaman Nabi Musa pun ada. Orang anggap dia tu pasik, siapa kau mayat dia tu orang buat dia tu siapa? Zibalah. Sebab apa? Jahat sangat. Rupa-rupanya waliyun min awliyaillah. Nabi Musa diperintah untuk diurus tajhizin mayit. Sebab apa? Sebab ada rasa hina diri, saya kepada orang soleh, kasih kepada ulama. Itu. Maka perkara-perkara begini yang sangat penting juga untuk kita ambil cermat, supaya kita ni tidak termasuk daripada mereka yang muknib, mereka yang putus rahmat daripada Allah, atau memutuhkan orang lain daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan yang kita duduk ni, yang mana awal-awalnya rahmatun khassatun minallah, ada rahmat khusus yang Allah Taala kurniakan kepada kita di awal-awal Ramadan bagi orang yang mempunyai basirah, penglihatan mata hati yang jelas, maka dia akan dapat rasa bahawasanya ada rahmat yang khusus Allah Ta'ala kurniakan kepada umat manusia di awal-awal Ramadan. Maka rahmat ni hendaklah kita rebut peluang, dan jangan kita putuskan rahmat ni daripada diri kita, dan jangan kita putuskan rahmat Allah Ta'ala ni daripada hamba-hamba Allah yang lain. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang
Ar-rahimu yarhamukumur rahman tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Nah, orang yang mengasihi manusia, rahmat manusia ni dikasihi oleh Tuhan yang Maha Rahmat. Maka kasihilah olehmu kepada siapa yang ada di bumi, nescaya akan dikasih akan kamu oleh malaikat-malaikat yang berada di langit. Jadi sebelum daripada kita berhenti ni, ambo ada sedikit untuk nak war-war. Nah, pondok ambo di Sungai Buloh tu, nah, alhamdulillah telah pun berjaya beli 2 ekar tanah dan diwakafkan di atas nama pondok, dan telah selesai dah orang panggil urusan tanah, tukar nama dan sebagainya, dan telah selesai dah orang panggil sodok rata tanah. Dan sekarang ni kita nak menuju ke arah membina komplek pondok yang ada di dalamnya masjid, asrama pelajar, pondok-pondok dewasa orang tua, dan juga rumah guru dan sebagainya, koperasi, maktabah dan sebagainya, banyak lagi lah. Yang mana semua tu menelan belanja sebanyak 9,434,952 ringgit Malaysia. Ambil perekahnya 9.5 juta lah. Semua sekali. Daripada sekalian jumlah 9.5 juta ni baru ada 30,000 je. Jadi pada tengah hari ni, bulan yang berkah, bulan yang dilipat kali gandanya, ada peluang untuk berwakaf. Di belakang sana pelajar pondok ambonya ada siap dah. Nah, kita buat jual bata. Asal nak buat jual tapak tapi mahal. 2 tapak ni 100 tapak. Jadi takut orang tak mampu 100 bulan ni. Zaman-zaman Kak lah. Jadi orang minta kontraktor kira kecil lagi. Jadi jual beli bata, bukan bata sajalah. Pasir, semi, besi apa masuk habis lah. Istilah dia jual beli bata. Jadi jatuh ke sebata tu RM20. Jadi siapa hak nak wakaf RM20, boleh pergi ke belakang nantinya. Ada CJ kita siapkan. Nak CJ tu tak ada gapo saja, kenang-kenangnya ada muka ambo situ, boleh simpan taruh. Itu je lah. Ingat baik Joko, ustaz ni buka pondok mula ni, ada tak pondok tu gitu je lah. Jadi RM20 paling kurang. Kalau nak lebih, alhamdulillah. Ada orang tu dia hala 100, artinya dia wakaf 5 bata. Gitu je lah. Jadi atas siapa nak berwakaf berapa banyak pun dipersilakan. Kemudiannya kalau kurang daripada RM20 lagu mana ustaz? Tak ada peluang lah saya nak buat amal jariah juga. Ada tabung kita siapkan di belakang. Tabung tu untuk wakaf juga, tapi kurang daripada bata. Pasir kau seminggu ikutlah. RM1, RM2, RM3, RM5 boleh sumbak juga dalam tabung. Jadi hamba harapnya mudah-mudahan doa jugalah hari Jumaat, hari mustajab doa. Mudah-mudahan lepas raya ni pondok ambonya boleh dah berjalan untuk pembinaan pondok, insya-Allah. Itu saja, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah, wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani, wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.